Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Cumanya cerita hari ini memang panjang, tapi hanya satu cerita tentang pengalaman seorang lelaki belajar ilmu sihir. Dan kesannya selepas tu, abang first time dapat cerita macam ni. Dapat cerita tentang orang belajar ilmu sihir. Sebenarnya sebelum dia mulakan cerita, nantilah abang cerita dulu. Abang nak bagi mukadimah dulu. Okay. Nanti abang cerita sambungnya. Abang ada berlaku beberapa kejadian yang bukanlah pelik, tapi kejadian yang memalukan sebenarnya. Jadi ceritanya yang pertama tentang kejadian yang memalukan ialah, sejak daripada abang buat YouTube, boleh dikatakan setiap hari kalau abang keluar, mesti abang akan berjumpa dengan orang yang kenal abang sebab pernah tengok abang punya YouTube, pernah tengok abang punya cerita. Jadi nak jadikan cerita, pada satu hari tu abang nampak ada seorang makcik tu, dia senyum dekat abang. Jadi selalunya yang senyum ke abang adalah orang yang kenal abang. Jadi abang ni jenis yang ramah tamah. Abang pergilah tegur dia. Wah, apa khabar makcik? Dia pun jawablah khabar baik ni. Okey. Jadi abang cakap lah, bolehlah kita ambil gambar selfie. Abang selalunya kalau jumpa orang yang pernah tengok cerita abang, abang ajak selfie sama-sama buat kenangan. Tiba-tiba dia tanya, kenapa saya nak kena selfie dengan awak? Abang macam, ha? Lepas tu baru abang sedar, dia tak kenal abang. Bukan, yelah dia tak pernah tengok YouTube abang kan. Jadi abang tanya, makcik tak kenal saya. Terus dia berubah muka dia. Tak, saya tak kenal awak. Kenapa awak nak selfie dengan saya? Apa salah saya? Dia kata, alamak, abang tak tahu macam nak jelaskan. Terus abang cakap, abang, saya minta maaf makcik, sebenarnya saya tersalah orang. Saya ingat makcik saya, rupanya orang lain. Itu perkara yang paling memalukan. Jadi selepas daripada peristiwa tu, setiap kali jumpa orang, abang diam dulu. Abang senyum, tapi abang tak berani nak tegur. Kalau dia tegur, ni abang Jo ke? Barulah abang ramah tamah semula. Tak naklah terus-terus terjun botol, terus ramah tamah tanpa ujung pangkal, ajak-ajak selfie. Jadinya. Jadi hari itu, dalam beberapa hari yang lepas, ada penonton abang daripada Brunei datang jumpa abang dekat Melaka. Sebenarnya dia datang ke Malaysia untuk melancong dekat semua negeri dekat Malaysia, dan dia datang ke Melaka, alang-alang dia berjumpa dengan abang lah. Dia WhatsApp abang, cakap nak jumpa dengan abang. Dan sebenarnya abang, jujurlah abang cakap, abang belum pernah jumpa lagi dengan orang Brunei. Jadi itulah kali pertama abang bersahabat dengan orang Brunei depan-depan, maksudnya secara bersemuka. Dan abang rasa seronok sangat. Jadi disebabkan tu abang tanya tentang semua tentang Brunei, tentang pelancongan Brunei, makanan Brunei. Tak pernah ada kawan Brunei, habis semua dia tanyanya. Abang tanya tentang Brunei. Last bila abang dengar cerita dia, abang rasa macam abang nak melancong ke Brunei. Sebab abang jarang-jarang dapat cerita tentang negara Brunei kan. Jadi abang rasa macam best juga kalau pergi melancong ke Brunei. Cumanya kena kumpul duit sikit lah, sebab ialah Brunei kan di antara negara yang terkaya kat dunia kan. Okey, itu adalah selingannya. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Moga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan. Dan moga-moga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita di atas jasa-jasa mereka berdua yang menjaga dan mendidik kita daripada dulu sampai sekarang. Dan moga-moga ceritanya berjalan lancar. Okey, kita mulakan dengan bismillah. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lupa abang nak beritahu, bila abang berjumpa dengan tiga orang sahabat daripada Brunei tu, dia hadiahkan abang duit Brunei. Dan inilah pertama kali abang tengok duit Brunei. Cantik juga duit Brunei. RM10 dengan RM5. Abang tak tahulah berapa nilainya kalau ditukar dalam duit Malaysia. Tapi dalam yang paling abang menarik dengan duit Brunei adalah dia ada tulisan yang macam Jawi tapi dia besar. Menarik kan? Okey. Terus kita masuk pada cerita. Kisah ini diceritakan oleh seorang lelaki. Abang letak nama dia Zack, berlaku dekat Kelantan tahun 2000 tepat. Tahun 2000. Pada waktu tu Zack berumur tingkatan 1. Ceritanya mula macam ni. Kisah orang belajar sihir. Jadi dia kata waktu tu dia tingkatan 1, dia memang sangat obses dengan silat. Habis semua jenis silat dia belajar. Taekwondo pun dia belasah juga. Boleh dikatakan berkenaan dengan seni bela diri ni memang dia sangat obses. Dia kata disebabkan
Disebabkan seni bela diri ni, dia rasa dia datang confident ni, dia punya keyakinan diri dia tu dia akan bertambah-tambah. Jadi disebabkan tu apa-apa jenis silat dia belajar. Sampaikan dia tahu 4 bunga silat, 4 bunga silat bersama dengan 1 bunga taekwondo. Dengan kata lain, jangan buat pasal dengan dia. Walaupun dia tekatan 1, dia lipatnya orang, sia-sia je nanti. Jadi pada satu hari tu, nak jadi cerita lah, rumah dia, mak bapak dia buat renovation lah, ubah suai rumah. Ni rumah kampung ubah suai rumah kampung. Yang ubah suai rumah tu adalah seorang lelaki namanya Pak Jamal. Pak Jamal tu lebih kurang umur 50-an macam tu. Jadi setiap hari waktu Pak Jamal tu membetul-betulkan rumah, mengubah suai rumah si Zack ni, Zack selalu berlatih silat depan Pak Jamal. Bukanlah dia sengaja nak latih silat depan Pak Jamal, tapi dia yelah dekat halaman rumah tu dia hiyak. Jadi Pak Jamal pun tengoklah sambil kusyuk Pak Jamal tengok. Jadi bila waktu rehat tu Pak Jamal datang dekat pada Zack. Dia tanya, "Engkau ni memang suka sangat ke bersilat-silat ni?" Zack kata dia memang cinta dia pada seni bela diri ni, memang dia suka sangat-sangat, meningkatkan keyakinan diri. Tergelak Pak Jamal dengar. Dia kata, "Orang-orang muda macam tu lah, bagus orang muda macam ni semangat," dia kata. Tiba-tiba Pak Jamal cakap macam ni, "Kalau ilmu silat tak ada kekuatan dalaman, tak guna." Waktu tu Zack berumur tingkatan 1. Dia tak faham tentang kekuatan dalaman. Yang diingat kuat bertumbuk, dalaman pun kuat lah kan. Jadi dia tanya dengan Pak Jamal, apa yang dikatakan kekuatan dalaman? Jadi Pak Jamal cakap, itu adalah ilmu dalam diri. Engkau ni belajar silat, engkau mesti ada ilmu dalam diri. Kalau ilmu dalam diri kau tak ada, silat tu umpama silat yang kosong. Jadi bila dengar macam tu, Zack rasa tercabar. Dia mesti belajar ilmu dalaman supaya dalamnya kuat, luarnya pun kuat. Jadi bila dah tengok Zack tu dah bersungguh-sungguh macam nak belajar ilmu dalaman, Pak Jamal offer pada Zack. Macam ni lah, Pak Jamal ada satu ilmu. Ilmu ni ilmu memang sangat hebat, ampuh, bagus kalau kau amalkan. Jadi tak tangguh-tangguh, Zack pun tanya, ilmu apa yang Pak Jamal ada? Dia nak belajar, dia kata, dia nak meningkatkan lagi kekuatan dalaman. Nama ilmu ni adalah ilmu tuju. Pada waktu tu, Zack fikir, ini ilmu. Jadi ini ilmu. Jadi ini adalah satu cabang ilmu. Budak tingkatan 1 kan senang sangat kena tipu. Abang pun dulu macam tu juga. Jadi dia kata, ini ilmu. Jadi dengan kata lain, ilmu ni adalah sesuatu yang baik. Tak kisahlah dia tak terfikir ilmu tu ilmu jahat. Ilmu yang baik. Lepas tu, kalau Pak Jamal ni beritahu ilmu sihir, ataupun dia kata ilmu santau, barulah nampak macam jahat sikit ilmunya. Tapi, Pak Jamal cakap dia nak ajar ilmu tuju. Jadi bila dengar macam tu, Zack kata, bolehlah Pak Jamal, saya memang rela untuk belajar. Pak Jamal tak ambil masa yang lama. Pada hari itu juga, selepas dia habis bertukang, dia ajar Zack mentera. Dia tak cakap mentera, dia cakap bacaan-bacaan khusus untuk menguatkan dalaman. Jadi puaslah satu hari tu Zack menghafal-ngapal benda tu. Daripada petang tu sampai jejak ke malam menghafal-ngapal benda tu. Bila dah hafal, dah cukup hafal, sebabnya dia kena hafal dulu amalan-amalan tu, bacaan-bacaannya, sebelum dia akad. Dengan kata lain, dia terima benda tu. Jadi bila dah menghafal-ngapal, besok petang ni dia jumpa dengan Pak Jamal. Pak Jamal kata, macam mana? Dah hafal belum? Jadi Zack kata, dah hafal Pak Jamal, saya dah hafal semua. Dia bacalah depan Pak Jamal tu apa yang dia dah hafal. Pak Jamal kata, bagus, ini baru kekuatan dalaman kau, bagus, dia kata. Jadi salam tangan Pak Jamal ni, ambil ilmu ni betul-betul. Ilmu ni bagus, manfaat untuk engkau. Jadi tak tangguh Jamal, salah. Zack terus salam tangan Pak Jamal, terus dia akad, dia terima ilmu tu, dia kata. Jadi lepas daripada Zack belajar ilmu tu, dia tak pernah tergerak untuk praktikkan. Sebab Pak Jamal cakap ilmu ni adalah ilmu penunduk. Jadi dia kata ilmu penunduk. Bila dengar macam tu, Zack ingat ini adalah sebahagian daripada ilmu kependekaran. Maksudnya ilmu-ilmu pendekar lah. Jadi dia tak pernah nak amalkan. Pak Jamal pesan, kalau nak amalkan, amalkan pada orang yang betul. Sebabnya ilmu ni terlalu kuat, terlalu ampuh. Sejak daripada dia amalkan ilmu tu, Zack senang demam.
sikit-sikit demam, sikit-sikit demam. Dia kata mungkin sebab badan dia tak kuat nak bawa benda tu. Nak jadi cerita, satu petang, Z kata dia nak uji ilmu yang dia ada. Dia pun pergilah dekat tepi sungai. Dia ingat kalau dapat kat tepi sungai tu, nampaklah kalau macam itik berjalan ke, ataupun kucing melintas ke. Sebabnya kalau dia duduk dekat kawasan rumah dia, kebanyakan daripada binatang peliharaan adalah tuannya terdiri daripada jiran-jiran, pakcik-makcik jiran Z juga. Jadi dia kata dia pergi kat tepi sungai. Apa binatang yang muncul depan dia, lepas ni dia nak uji ilmu tuju. Dia kata ilmu dia nak tahu macam mana keampuhannya. Tiba-tiba, datang daripada mana? Lalu kambing minum dekat air sungai tu. Jadi dia pun Z ambil lalang, dibacakan ilmunya pada lalang tu, dan tiba-tiba lalang tu bertukar menjadi keras macam besi. Pelik gila Z kata. Mengikut ilmu dia, dia perlu cocokkan lalang tu ke dalam tanah. Dan bila Z cocokkan lalang tu dalam tanah, sambil memandang ke arah kambing tu, tiba-tiba kambing tu mengelupur. Mengelupur, keluar buih, keluar darah, tersembur darah daripada mulut kambing tu. Dan akhirnya dalam keadaan yang sangat terseksa, kambing tu mati. Waktu tu baru Z sedar, ilmu yang dia ambil dari Pak Jamal bukan ilmu sebarangan. Ilmu yang menyebabkan orang lain mati. Kalau bayangkan kalau Z waktu tu dia uji pada kawan dia, atau dia uji pada keluarga dia, tak kenaya, dia rasa pada waktu tu dia rasa sangat takut. Dia dah mula menyesal ambil ilmu yang sepatutnya dia beritahu dengan mak ayah. Itulah antaranya lah yang dia tak patut beritahu. Patutnya dia kena tanya dengan ayah dulu. Ya, ni Pak Jamal bagi ilmu, ilmunya gini-gini, namanya ilmu tuju. Dia pun tak beritahu sebab Pak Jamal kata, jangan beritahu dengan ayah kau. Dia kata, kalau ayah kau tahu, ayah kau tak kasih belajar. Nanti kalau kau tak dapat belajar ilmu ni, dalaman kau tak kuat. Dipancingnya budak tekatan satu macam tu. Terus yang si Z ni tak beritahu ayah dia, tak beritahu mak dia. Tapi sejak kambing tu mati, dia tergimbau-imbau, teringat-ingat, walaupun itu hanya kambing, bukan manusia, tapi cukuplah, memang menakutkan. Sejak daripada tu dia tak amalkan lagi ilmu tu. Sebenarnya sewaktu Z belajar ilmu tuju ni dengan Pak Jamal ada nyatakan beberapa syarat, benda-benda yang perlu dipatuhi. Tapi budak tekatan satu manalah dia ingat, kata Z. Waktu tu dia tak ingat langsung tentang syarat-syarat tu. Lagilah tiba-tiba kambing depan mata dia dah mati. Memang dia tak ingat langsung lah apa-apa syarat tu. Dia buat bodoh je. Tapi kesan daripada tu, sejak daripada tu Z rasa takut dengan benda yang dia tak pernah nampak. Nak tidur, dia akan rasa takut sangat sampai dia menangis waktu tidur. Walaupun dia tak tahu apa kenapa dia takut, dia tak tahu. Tapi dia menangis setiap malam. Benda ni bapak dia dah perasan. Macam benda peliknya. Tiap-tiap malam menangis, tiap-tiap malam menangis. Meraung-raung, terpelosok dekat tepi sudut dinding, seolah-olah nampak sesuatu. Tapi Z kata dia tak nampak apa, cuma dia takut. Tak tahu datang pada mana takut tu. Selang 2-3 hari lepas tu baru dia sedar apa yang dia takutkan. Dia nampak bayang-bayang hitam selalu mengekori dia ke mana dia pergi. Kalau bayang-bayang tu berdiri, kalau dia berdiri, bayang-bayang tu berdiri. Dan yang paling dia tak suka, bila dia nak tidur baring, bayang-bayang tu pun baring warna hitam. Jadi disebabkan dia rasa macam terlalu takut. Dia cakap dengan mak ayah dia cuma cakap, engkau ni penakut sangat, suka sangat tengok cerita seram. Kan dah kena macam tu. Biasalah mak-mak kan, mak-mak ayah kadang-kadang, yelah, perkataan budak tekatan satu, kadang-kadang dia orang pun malas nak ambil fikir kan. Mungkin lebih-lebih berangan agaknya. Jadi dia kata setiap malam dia merana, setiap malam dia nampak benda hitam, setiap ke mana-mana, sampai ke pelajaran dia pada waktu tu merosot serosot-rosotnya. Sampaikan dia kata dekat sekolah dia tak boleh baca CV, walaupun di tekatan satu tak boleh baca pun tak boleh. Dia kata dia punya otak rasa kecelaruan tu memang teruk sangat. Jadi disebabkan tu tiba-tibalah, dan ini nak jadi cerita lah, kata Allah nak aturkan semuanya, nampak cantik kan Allah aturkan. Cikgu silat yang selalu mengajar Z dekat sekolah tu, kita panggil Cikgu Badrul, tiba-tiba accident. Cikgu tu bujang lagi, accident. Jadi disebabkan accident, tak dapatlah Z
pergi belajar silat dengan Cikgu Badrul. Cikgu Badrul pun direhatkan dekat rumah. Disebabkan Cikgu Badrul waktu tu masih lagi bujang, jadi mak bapak Cikgu Badrul datang daripada Kuala Kerai, Kelantan dan jaga Cikgu Badrul waktu tu. Jadi disebabkan Cikgu Badrul pun tak dapat datang, ramailah orang-orang kampung termasuk Zack dengan kawan-kawannya datang melawat Cikgu Badrul. Setiap kali Zack datang melawat Cikgu Badrul, bapa Cikgu Badrul ni pandang Zack dengan pandangan yang macam pelik, macam dia macam berkerut-kerut muka dia bila pandang pada Zack. Pada waktu tu Zack mula-mula ingatkan dia ada buat salah ke apa, tapi lama-lama dia kata memang pandangan tu bukan pandangan yang biasa. Nak jadi cerita, bapa kepada Cikgu Badrul ni adalah seorang alim ulama yang ada pondok dekat Kuala Kerai. Dia meninggal tahun 2003. Abang pun tak tahu tapi boleh cari nanti. Dia seorang tuan punya pondok, maksudnya sekolah-sekolah agama, sekolah-sekolah orang alim lah ni, dekat Kuala Kerai, Kelantan. Jadi dia kata pada satu hari Zack datang melawat Cikgu Badrul bersama dengan ayah dia. Tiba-tiba bapa kepada Cikgu Badrul tu bagi offer, bagi tawaran. Apa kata? Saya nak buka kelas agama, rindu sangat rasanya perasaan nak mengajar agama. Jadi boleh tak sementara saya jaga anak saya dekat sini, saya nak buka kelas agama dekat rumah saya. Jadi panggillah kawan-kawan Zack dan kawan-kawan Zack boleh datang belajar dengan saya. Jadi bila dengar offer macam tu daripada orang alim pula tu, tak tangguh-tangguh Zack terus cakap, ya nanti dia cari kawan-kawan dia belajar-belajar agama dengan bapa kepada Cikgu Badrul. Dipanggil dengan nama Tok Ayah. Jadi Zack pun carilah kawan dia lebih kurang 35 orang. Jadi tiap-tiap malam lah dia datang belajar dengan Tok Ayah. Yang diorang belajar adalah semua tentang agama. Macam mana perbaiki solat, perbaiki akidah, tauhid dia kata. Jadi banyak Tok Ayah tu menyentuh tentang tauhid. Kepercayaan kepada Allah Ta'ala sebagai Tuhan yang satu. Okay. Jadi itulah banyak yang diajar ni. Pada satu hari, lebih kurang pukul 10 malam, selepas habis-habis belajar ilmu agama, tiba-tiba Tok Ayah bisik dekat telinga Zack. Bila Zack datang nak salam dengan dia kan, jadi dia bisik kat telinga Zack, nanti tunggu Tok Ayah depan rumah. Jadi bila dah macam tu, bila dah habis-habis semua kawan-kawan dia balik, Zack pun tunggulah Tok Ayah dekat kaki tangga. Tok Ayah pun turun daripada rumah selepas bersiap-siap, tutup kitab semua. Lepas tu Tok Ayah duduk depan Zack. Tok Ayah tanya sebaik-baiknya. Dia tanya macam ni, Zack ada belajar ilmu salah ke? Waktu tu, Zack langsung tak teringat tentang ilmu 7 yang dia pernah belajar baru-baru tu. Maksudnya lebih kurang 2-3 bulan yang lepas. Sebab dia kata dia tak teringat sebabnya ilmu yang dia belajar tu bukan ilmu sihir. Ilmu 7 dia kata. Tapi jadi disebabkan dia mengaku dekat depan Tok Ayah, tak ada Tok Ayah, saya tak ada belajar apa-apa ilmu pun, ilmu-ilmu sihir. Saya belajar semua ilmu-ilmu yang betul, dia kata macam tu. Jadi Tok Ayah tanya sekali lagi, betul ke tak belajar ilmu sihir? Sebab Tok Ayah rasa macam Zack ada belajar ilmu sihir dalam keadaan Zack tak perasan. Pada waktu tu tak juga dia tak beritahu. Dia kata dia tak terfikir langsung, dia kata dia tak ada belajar ilmu apa-apa. Jadi tak apalah, dia balik. Cumanya sebelum balik, Tok Ayah pesan besok datang mengaji belajar agama, bawa ayah Zack sekali. Jadi besoknya Zack dengan ayah dia pun datanglah dekat rumah Tok Ayah, rumah Cikgu Badrul untuk belajar agama. Dan selepas belajar agama, Tok Ayah terangkan kepada bapa Zack yang mengatakan Zack ni telah belajar satu ilmu yang salah dan dia minta izin dengan ayah Zack untuk ruqyahkan Zack. Pada waktu tu marah betul ayah Zack. Pandang Zack macam nak makan. Iyalah tiba-tiba baru tahu orang alim bagi tahu anaknya belajar sihir. Tak ke sakit hati sebagai ayah? Jadi dia kata tak apalah, boleh dia bagi izin kepada Tok Ayah untuk ruqyahkan Zack. Jadi untuk proses ruqyah, Zack kena ganti baju. Dia tak boleh pakai baju, tak boleh pakai seluar, hanya pakai seluar pendek dekat dalam kain. Jadi pakai seluar pendek atau pakai kain basahan. Sebabnya tujuannya dia nak mandikan Zack. Selepas dia mandikan dengan menggunakan air yang diruqyah. Selepas air tu cecah kepala Zack je, Zack kata waktu tu pup hilang. Dia tak ingat apa pun. Jadi dia kata sedar-sedar je, lebih kurang pukul 3 pagi dia tersedar dan dia berada dekat rumah Cikgu Badrul.
sebelah dia adalah tok ayah, di hujung kaki dia adalah ayah dia. Jam di dinding menunjukkan pukul 3.30 pagi. Ayah dia terus datang kepada Zack, hulurkan air, minta Zack minum. Sebab dia tanya dengan Zack, dah sedar betul ke ni? Zack kata, dah, apa yang berlaku sebenarnya? Dia kata, tak apa, minum dulu. Jadi selepas minum, dia tanya dengan ayah dia, apa sebenarnya yang berlaku? Ayah dia kata, balik nanti ayah cerita. Ayah nak cerita kat sekarang, kecut perut pula ayah. Itu tambahan, itu abang tambah. Jadi, bila dah habis-habis tu, diorang berdua beranak pun dalam pukul 3.30 pagi, diorang pun balik ke rumah. Selepas 3 hari, barulah ayah Zack ceritakan kepada Zack apa sebenarnya yang berlaku. Selepas Zack dimandikan, tiba-tiba Zack menderang. Macam tu. Lepas tu suara Zack berubah jadi sangat kasar. Lepas tu Zack tiba-tiba mengekek-ngekek gelak. Lepas tu dia kata Zack mula berinteraksi, bercakap dengan tok ayah. Tok ayah tanya ni, kenapa awak kacau dia? Dia kata, dia dah buat perjanjian dengan aku. Aku adalah kadamnya. Aku akan menjaga dia sampai dunia kiamat. Pada waktu tu tok ayah tanya lagi sekali, kenapa engkau ikut dia sedangkan kau tahu dia seorang budak dan dia tak tahu yang dia telah buat perjanjian dengan ilmu yang salah? Kenapa kau ikut dia? Tergelak benda tu. Benda tu tergelak sambil kadang-kadang keluarkan suara yang garau. Lepas tu dia keluarkan suara macam rimau, macam binatang. Pada waktu tu tok ayah terus mandikan sambil meruqyah, sambil baca ayat-ayat suci Quran. Belum sempat habis mandi, tiba-tiba Zack bangun, berlari keluar daripada rumah dan dia manjat ke atas pokok. Bila panjat dekat atas pokok itulah suara dia berubah-ubah menjadi binatang-binatang pelik. Suara rimau, suara serigala, suara singa, berubah-ubah suara dia. Waktu tu bapak dia cakap, bapak dia dah takut juga pada waktu tu, tapi mujur yang ada adalah tok ayah. Jadi tok ayah pergi dekat pokok tu, tok ayah pun baca ayat ruqyah dan tok ayah semburkan ayat ruqyah tu pada Zack yang tengah mencakar-cakar di atas pokok, dan Zack terus jatuh ke bawah pokok. Lepas Zack jatuh kat bawah pokok, tok ayah dengan bapak dia bawa Zack ke atas rumah, baringkan kat tengah-tengah rumah. Tapi cerita tak berhenti setakat tu je. Tok ayah duduk sebelah Zack sambil berzikir. Tiba-tiba Zack buka mata. Zack melompat dan pergi naik ke siling. Bukan naik. Dia pergi memanjat dinding dan dia melekat dekat siling. Pada waktu tu, bapak dia nak kagum pun ada juga, dia kata seram pun ada juga. Macam Spiderman anak aku, dia kata. Dalam hati lah dia kata. Waktu tu Zack melekat dekat siling sambil berlega-lega di atas siling, sambil bunyi menderam-deram, menjerit-jerit. Dia menjerit dia, yang dia jeritnya adalah, jangan kacau aku tak pernah kacau kau jangan kacau aku, ini adalah tuan aku, kau jangan kacau aku, pergi daripada sini orang tua. Dia maki-makinya tok ayah. Tok ayah berzikir, meruqyah untuk tarikkan keluar benda tu daripada dalam badan Zack. Jadi selepas dah berjaya, tok ayah baca-baca, akhirnya Zack jatuh daripada siling ke lantai. Pada waktu tu Zack meronta-ronta. Tok ayah pegang dia punya ubun-ubun kepala. Tok ayah pegang sambil tok ayah ruqyah sekali lagi. Bila tok ayah ruqyah, kata ayah Zack, dekat luar rumah dengar bunyi macam-macam binatang. Maksudnya binatang-binatang macam rimau, serigala, lion, singa, macam-macam berlega-lega di sekeliling rumah pada waktu tu. Dia kata banyaknya binatang. Habis je tok ayah ruqyah, bunyi binatang tu semua hilang, tak ada satu bunyi pun yang ada. Dan tiba-tiba dengar bunyi bayi menangis. Kuat gila bayi tu menangis dekat luar rumah. Tok ayah tak lepas, baca lagi ruqyah, nak keluarkan, katanya nak batalkan perjanjian yang diambil oleh Zack secara tak sengaja. Baca, akhirnya bunyi bayi tu pun hilang. Dan keadaan sekitar rumah sangat sunyi, seperti memang tak ada binatang, tak ada cangkerik pun. Dan Zack dibaringkan semula dekat tengah-tengah rumah.
Tok Ayah duduk dekat sebelah Zack sambil berzikir. Tiba-tiba pintu rumah Tok Ayah, rumah Cikgu Badrul tu terbuka kuat, bang, macam tu. Terbuka sekuat-kuatnya dan muncul seorang lelaki berpakaian seperti pahlawan Melayu, berwarna hitam, mukanya hitam, bajunya hitam, muncul dekat depan-depan pintu. Lepas tu dia cakap macam ni, "Kenapa kau kacau tuan aku?" Tok Ayah cakap, "Kau kena putuskan dengan dia. Dia ambil ilmu yang ada pada kau ni secara tak sengaja." Tok Ayah cakap elok-elok. Benda tu marah gila. "Kalau dia kata ikutkan aku akan hancurkan kau orang tua. Tapi disebabkan engkau tahu tentang ilmu-ilmu Allah, aku tarik diri. Aku akan putuskan ilmu ni daripada budak ni." Jadi Tok Ayah pun tak menyahut, dia terus berzikir dan tiba-tiba lelaki dekat pintu tu hilang dan pintu rumah tu tertutup semula. Pada waktu tu barulah Zack sedar. 3:30 pagi, tanya dengan ayah dia, apa sebenarnya yang berlaku? Itulah yang berlaku sepanjang proses meruqyah Zack. Berat sungguh. Ini bukan ruqyah yang biasa-biasa, ruqyah setakat nangis-nangis menjerit-jerit. Ini boleh manjat dinding, manjat pokok, duduk kat siling. Oh, itu memang bukan calang-calang tu. Zack ingatkan peristiwa tu berhenti dekat setakat tu aja. Tapi sebenarnya selepas balik pada rumah tu, sebelum abang cerita, balik pada rumah tu, mak dia bebel, bapak dia bebel. Memang bernanah telinga. Dia kata waktu tu tadah telinga, tahan je lah. Sebab ilmu salah kan, ilmu yang menyimpang daripada agama. Ilmu yang buat perjanjian dengan makhluk alam sebelah kan. Jadi itu adalah ilmu-ilmu yang jahat. Jadi mana tak, mak bapak mesti bebel punya. Bebel memang tak ingat dunia. Okey. Selepas seminggu tu, jadi dalam masa seminggu tu, Zack banyak mengamalkan zikir yang diajar oleh Tok Ayah untuk buatkan pendinding dalam badan. Tapi selepas seminggu, Zack demam. Waktu demam tu, dia pilih kita kan, kalau demam dengan kepala beratnya, memang tak ingat zikir lah kan, yang kita ingat tidur je macam tu. Dia kata waktu tu dia dah mula longgar, zikir-zikirnya dah longgar. Pada satu malam tengah dia nak tidur, dia selalu tidur dekat ruang tamu sebab dia kata dia suka tidur depan TV. Waktu tu dia kata dia masih lagi dalam keadaan demam, dalam keadaan empang pangalang, maksudnya antara sedar dengan tak sedar. Tiba-tiba dia nampak ada benda bergolek-golek warna putih. Benda tu bulat, bergolek-golek dekat ruang tamu. Dia masa tu antara sedar dengan tak sedar ni. Dia fikir, dia apa benda lah ni? Setakat makhluk-makhluk picisan ke? Tiba-tiba dia nampak benda tu bergolek-golek lagi. Tu bergolek-golek lagi. Dia pun pelik. Apa benda pula tu? Dan yang buatkan dia rasa terkejut, tiba-tiba benda bergolek tu betul-betul berhenti dekat dengan dia, lebih kurang 10 langkah daripada dia. Dan benda bergolek tu keluarkan tangan. Rupanya benda bergolek tu ada tangan, ada kaki. Dia merangkak dekat Zack dan dia cuba masuk dekat mulut Zack. Waktu tu Zack meronta-ronta. Dalam keadaannya nak tidur tu, dia kata, dia meronta-ronta. Benda tu menolak mulut dia. Macam nak menyumbat. Menyumbat tu memang sakit, dia kata. Rimas, lemas dia kata pada waktu tu. Tapi kan dia ada silat kan. Dia pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia gunakan tangan kanan, dia tumbuk benda tu, terpelanting benda tu, termasuk dekat bawah meja. Dia kata pada waktu tu baru dia bangun betul-betul. Dia tengok. Memang bukan mimpi. Benda tu betul-betul wujud. Benda putih berkaki, bertangan masa merangkak. Tiba-tiba benda tu hilang. Hilang macam tu aja. Beristighfar Zack pada waktu tu. Dia tak sangka. Ini, masa tu dia terfikir, adakah ini ada kaitan dengan ilmu dia ruqyah yang dia buat dalam 2 hari, 3 hari yang lepas, seminggu yang lepas, ada kaitan ke? Dia tak terfikir. Tapi dia kata pada lepas dia tumbuk benda Allah tu, dia rasa satu badan dia letih. Seperti dihimpap batu. Seperti ditekan daripada atas. Dia kata dia pada kepenatan sangat. Jadi dia kata sepanjang hari itu dia memang habiskan masa tidur dekat rumah. Okey. Bila satu pagi, waktu tu dia mak dia beritahu mak dia nak pergi kedai. Waktu tu dia demam, tapi demam dia dah beransur baik lah kan. Dia nak pergi, mak dia kata mak dia pergi kedai, bapak dia pergi kerja, adik dia pun pergi ikut mak dia pergi kedai.
Dia bangun terlewat lebih kurang pukul 9 pagi lah, macam 9-10 pagi masa tu. Dan dia pun ambil tuala berjalan ke bilik air. Dia tahu mak dia pergi kedai, adik dia ikut mak dia, bapak dia pula pergi kerja. Dia tahu, dia dah diberitahu. Bila dia sampai dekat depan bilik air, dia tengok bilik air tu digunakan. Ada orang mandi dalam tu. Waktu tu dia tak terfikir yang mak, ayah dan adik dia tak dekat rumah. Dia biarkan duduklah depan bilik air tu. Dia fikir, lamanya mandi, siapalah mandi. Dia tak terfikir pada waktu tu dalam bilik air tu bukan manusia. Jadi dia tunggu, akhirnya orang benda dalam bilik air tu pun habis mandi. Pintu bilik air tu terbuka. Punyalah Zack terkejut. Rupanya yang ada dekat dalam bilik air tu adalah yang datang, benda putih bergolek tu, yang ada tangan ada kaki tu, yang tu tengah mandi. Pada waktu tu Zack terduduk depan pintu bilik air dan benda tu merangkak ke arah dia. Bila benda merangkak ke arah dia, tap, Zack hilang. Dia pengsan semula. Sedar-sedar daripada pengsan, dia ada dekat tengah rumah. Dan sebelah dia ada tok ayah. Dan dia nampak ada kawan-kawan dia ramai datang. Mak dia menangis-nangis sebelah dia. Adik dia pun sama. Bapak dia nampak sugul. Waktu tu dia bangun. Dia tanya, jadi lagi sekali ke? Saya kenapa sebenarnya? Barulah selepas tu, lepas dia dah baik-baik, barulah ayah dengan mak dia cerita. Okey. Waktu Zack pengsan bila macam mana abang nak cerita? Macam ni. Bila dah Zack pengsan, rupanya dekat rumah tok ayah dapat petanda, dapat firasat seperti benda tu macam tak puas hati. Perjanjian tu diputuskan tanpa kerelaan. Jadi tok ayah rasa dia nak pergi jumpa Zack. Dia nak tengok keadaan Zack. Tapi dia tak tahu Zack tinggal kat mana. Nak jadikan cerita, Allah Ta'ala nak tolong. Tiba-tiba depan rumah tok ayah, ada kawan-kawan Zack melintas. Jadi tok ayah panggil lah. Ni kenal tak Zack? Dia kata kenal lah. Kata, boleh tak bawa tok ayah pergi rumah Zack? Boleh. Jadi diorang pun berjalan lah ramai-ramai. Kawan-kawan Zack dan juga tok ayah pergi ke rumah Zack. Diorang bagi salam dekat rumah. Ada orang jawab, Waalaikumsalam. Pada waktu tu kat rumah ada Zack seorang tau. Mak ayah Zack tak ada. Mak dia pergi kedai, adik dia pergi kedai, ayah dia pergi kerja. Tapi bila tok ayah bagi salam, ada yang menyahut. Orang dewasa. Waalaikumsalam. Dia kata. Jadi tok ayah rasa macam, lain macam suara ni. Dia bagi salam sekali lagi. Kawan-kawan Zack semua dengar. Jadi bagi salam, Assalamualaikum. Benda tu jawab lagi, Waalaikumsalam. 3 kali jadi benda yang sama. Dan waktu tu tok ayah dah tahu yang dalam rumah ni bukanlah makhluk yang biasa. Mungkin makhluk yang tak puas hati perjanjian ni diputuskan dengan Zack. Tak lama lepas tu mak Zack datang. Mak Zack balik rumah. Bila sampai dia jumpa dengan tok ayah minta izin untuk masuk dalam rumah bersendirian. Jadi bila tok ayah masuk dekat dalam rumah, buka pintu, tutup, mak Zack duduk dekat luar rumah, kawan-kawan dia duduk dalam rumah dan juga adiknya. Dekat dalam rumah tu mak Zack cakap, sepanjang tok ayah ada dekat dalam rumah, dia dengar bunyi Zack menjerit tapi dengan suara yang garau. Rumah tu bergegar seperti ada banyak benda yang ada dekat atas rumah tu. Rumah kampung. Biasa dia kata. Rumah kampung bergegar. Aja runtuh rumah ni, dia kata. Lepas tu dengar bunyi rimau, bunyi singa, bunyi gajah, segala bunyi benda-benda yang berbisa, yang ganas, bunyi dekat dalam rumah tu. Seolah-olah banyak binatang-binatang dekat dalam rumah tu. Dah macam zoo lah abang cerita. Jadi mak Zack ni tunggulah dekat luar rumah ni sambil menangis-nangis apa yang terjadi dekat anak dia. Sepertinya tok ayah tu tengah bersilat melawan benda tu. Selang lebih kurang 15 minit, akhirnya tok ayah keluar daripada rumah tu dan tok ayah beritahu dah Zack dah selamat. Jadi ramai-ramailah menyerbu naik ke atas. Lepas tu tak lama lepas tu bapak dia pun balik. Zack dah terlentang dekat ruang tamu dan dibaringkan. Dan tok ayah ceritakan kepada ayah dengan mak Zack sebenarnya benda tu malam sebelumnya datang cuba untuk menguasai Zack. Tapi Zack dah amalkan pendinding. Jadi disebabkan tu susah sikit dia nak tembus dalam badan Zack. Tapi dia ada pilihan kedua. Dia tak dapat masuk dalam badan Zack. Tapi pada masa yang sama, dia nak bawa Zack pergi ke alam sebelah. Itu pilihan kedua benda Allah tu. Tapi mujur
tok ayah sampai awal. Jadi tok ayah macam dah tergerak lah, Allah bagi petanda kan. Jadi tok ayah sampai waktu tu mujur tak bawa masuk lagi ke alam sebelah. Sebab itu benda tu tunggu dekat pintu bilik air. Sebab dia kata bilik air adalah salah satu rumah syaitan kan. Semua orang Islam tahu. Jadi kata mungkin dekat situ dia punya pintu untuk masuk ke alam sebelah dia. Jadi sebaik tok ayah dapat ruqyah dan akhirnya Z selamat. Kali ni betul-betul selamat, tak ada lagi gangguan-gangguan. Z kata, sejak daripada tu dia jadi lebih berani dan dia tak pernah putus amalkan zikir-zikir sampailah sekarang. Dia kata dah umur dah 40-an, dia kata sampai sekarang 40-an ni, 30-an lah sebab tahun 2000 dia form 1 kan. Lebih kurang. Jadi dia kata 30-an diamalkan pendinding sampai sekarang, alhamdulillah. Pada tahun 2003 tok ayah meninggal dunia. Jadi kita sedekahkan al-Fatihah kepada tok ayah, seorang guru agama yang ada pondok di Kuala Kerai, Kelantan. Itu adalah pengalaman Zack macam mana dia hadapi belajar ilmunya simple dia, tapi kesannya sangat susah. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan. Kali ini antara cerita yang panjang abang rasa. Hampir-hampir mencecah 40 minit dia punya panjangnya. Terima kasih sangat-sangat sudi didengarkan cerita yang abang sampaikan. Bagi siapa-siapa yang tergerak-tergerak hati nak belajar ilmu-ilmu salah, ilmu-ilmu macam ni, jangan nanti susah. Mati kita tak hidup selamanya. Kita hidup sampai 80-70 tahun, lepas tu kita dah meninggal. Dah meninggal tu kita nak menghadap dengan Allah Ta'ala. Ilmu kita bawa tu ilmu salah. Tak pasal-pasal kita kena sumbat dalam neraka nanti. Minta dijauhkan daripada kita dan juga keturunan-keturunan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sangat-sangat sudi beli sambal lara abang dan juga perapan sate. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.